Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah. Tuan dan puan yang dirahmati Allah, InsyaAllah malam ni kita bersama dengan Sayyiduna Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang di kalangan tokoh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur dan terkenal, terutamanya apabila datang musim umat Islam menyambut tahun baru hijrah, namanya akan turut disertai dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau ialah Khalid bin Zaid bin Kulayb daripada Bani Najjar. Adapun kunyahnya, iaitu apa yang selalu dipanggil oleh masyarakat dengan menisbahkan kepada anak, ialah Abu Ayyub, dan dia adalah di kalangan orang-orang Ansar. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, Allah telah memilih Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari untuk disebut-sebut namanya di langit dan di bumi. Bagaimana? Iaitu dengan Allah memilih rumahnya sebagai tempat singgahan pertama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Madinah. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita sedia mengetahui betapa orang-orang Madinah begitu merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah di kalangan orang-orang yang begitu cepat memeluk Islam tanpa keraguan, tanpa penentangan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang munafik sahaja. Bagaimana sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, mereka 6 orang di kalangan orang-orang Ansar, orang Madinah telah memeluk Islam. Kemudian 6 orang itu pada musim haji berikutnya, yang setahun lepas itu, mai pula 12 orang. Kemudian pada tahun berikutnya datang 73 orang bai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk Islam dan berjanji untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diri mereka, tanah mereka, harta mereka dan juga keluarga mereka. Lalu kerinduan itu lebih membuak-buak apabila mereka mendengar cerita daripada sahabat-sahabat yang telah selamat sampai ke bumi Madinah Al-Munawwarah, berhijrah, meninggalkan tanah ataupun rumah mereka di Mekah, membawa bersama mereka agama dan juga satu peluang untuk mereka beribadah kepada Allah tanpa diganggu, tanpa disakiti oleh orang-orang Quraisy. Saban hari mereka mengkisahkan tentang Nabi. Pengkisahan orang-orang muhajirin itu menimbulkan rasa rindu yang begitu tinggi, begitu menebal dalam hati orang-orang Ansar radhiyallahu ta'ala anhum. Sehingga apabila mereka mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam juga keluar berhijrah menuju ke tempat mereka masing-masing, terutamanya di kalangan ketua-ketua kabilah yang ada di Madinah, telah mempersiapkan rumah mereka dengan sebaik-baik persiapan. Dengan yakin mungkin di kalangan mereka akan menjadi rumah mereka menjadi tempat singgahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kita tahu bahawa sebelum Nabi hijrah ke Madinah tidak dibina untuk Nabi sebuah rumah, dan memang Allah tentukan tak terlintas pun di fikiran mana-mana orang-orang Madinah untuk membina sebuah rumah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bila Nabi sampai, Nabi boleh beristirahat di rumah tersebut. Tak terlintas
Karena apa? Karena Allah telah menyembunyikan satu ketetapan yang cukup hebat bagi salah seorang di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyiduna Khalid bin Zaid Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ke bumi Yathrib. Bila sahaja Nabi sampai dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kedua-dua mereka menunggang unta, maka berduyun-duyunlah datang menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Ansar keluar menyambut Nabi. Pada itu, apabila Nabi melintas sahaja di satu tempat, maka datanglah ketua kampung itu lalu berkata, "Wahai Rasulullah, duduklah di tempat kami, singgahlah di rumahku, kami akan sediakan kepadamu segala yang kamu perlu, kekuatannya, tenaga, harta, apa saja wahai Rasulullah, singgahlah duduk dengan kami." Sambil memegang tali kekang unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun setiap kali ada pelawaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya dengan cara yang cukup hebat, cukup baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'uha fa innaha ma'murah." Biarkanlah unta ini kerana sesungguhnya dia sedang dipandu, yakni diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan orang-orang yang tak dapat habuan untuk rumahnya disinggah oleh Nabi tak begitu kecewa. Kerana apa? Kerana bukanlah pilihan Nabi SAW, tapi pilihan Allah. Bayangkan jika Nabi sendiri yang memilih, pasti akan timbul sedikit rasa, kenapa dipilih oleh Nabi rumah fulan bin fulan, tidak rumah aku? Subhanallah, itulah hikmah ilahiyah. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi SAW sampai tepat-tepat di hadapan rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Unta itu berhenti sebentar, kemudian dia bangun semula. Sayyidina Abu Ayyub yang tadi kelihatan gembira kerana unta berhenti di depan rumah dia, bergegas ke arah Nabi, tiba-tiba unta bangun semula. Dalam hatinya timbul rasa, adakah ini bukan habuanku? Kerana unta bangun semula. Ya, dan unta itu bergerak sedikit ke hadapan, kemudian berhenti semula. Rupanya unta itu disuruh oleh Allah untuk berhenti pada kali kedua, untuk memilih tempat itu sebagai tempat binaan masjid Nabi SAW atau masjid yang berada di Madinah. Kemudian unta itu patah semula, duduk di tempatnya yang pertama. Yang kali pertama dia berhenti, datanglah Sayyidina Abu Ayyub bergegas dengan mengambil barang-barang Nabi dahulu, dibawa masuk ke dalam rumahnya. Ini cara orang cerdik disebut oleh al-mu'arrikhun, para sejarawan. Kata mereka, kenapa Sayyidina Abu Ayyub tidak memimpin Nabi dahulu? Pegang Nabi bawa ke rumahnya. Yang dipegangnya ialah barang Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam. Karena kata mereka, tentulah jika barang Nabi berada di rumah Sayyidina Abu Ayyub, maka Nabi tentu tak akan ke mana lagi. Masya Allah. Begitulah para sahabat berlumba-lumba untuk mendapat peluang mendampingi Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Rumah Sayyidina Abu Ayyub ni 2 tingkat. Bila Nabi masuk, terus mereka pelawa Nabi SAW untuk naik ke tingkat atas. Duduk di situ. Namun Nabi SAW lebih suka tinggal di bawah, kerana kata Nabi SAW, ini lebih memudahkan aku untuk dikunjungi. Maknanya orang akan main, tiap-tiap hari akan keluar masuk rumah Sayyidina Abu Ayyub. Maka jika aku ada di atas payah, nak masuk, nak naik atas, turun pula. Kalau di bawah lebih mudah. Sayyidina Abu Ayyub merasakan bahawa bagaimana Nabi duduk di bawah, kita duduk di atas. Dan bagaimana kita boleh menjadi seperti berada di antara Nabi dan wahyu Allah yang sentiasa turun kepada Nabi SAW.
Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pada malam pertama Nabi bermalam di rumah Sayyidina Abu Ayyub, mereka berdua, suami isteri, Abu Ayyub dan Ummu Ayyub, tak boleh lelap mata mereka. Duk fikir, macam mana ni? Mereka bimbang kalau mereka bergerak, bunyi, lalu menyebabkan Nabi terjaga. Atau ada habuk yang jatuh ke atas Nabi SAW, tak boleh tidur sampai esok pagi. Mereka bangun, terus pergi menghadap Nabi SAW, kata mereka, wahai Rasulullah, minta maaf banyak wahai Rasulullah, boleh tak jika engkau berpindah duduk di atas, kami di bawah? Kami merasa tak selesa wahai Rasulullah berada di atasmu. Nabi kata, tak ada masalah apa, biarlah aku di bawah, itu lebih mudah ke atas kamu tuan rumah. Orang duk keluar masuk. Tak apa. Malam berikutnya cuaca sangat sejuk. Mereka hanya memiliki sehelai kain selimut sahaja. Tiba-tiba satu jak air yang ada di atas terbalik. Segera Sayyidina Abu Ayyub dan Ummu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma lap air itu dengan satu-satunya selimut yang mereka ada. Bimbang kalau air itu menitis ke atas Nabi SAW. Lalu malam itu mereka tidak bermalam juga. Kesejukan. Keesokannya mereka datang merayu lagi, wahai Rasulullah, boleh tak jika engkau bermalam atau menetap di atas dan kami duduk di bawah? Lalu diceritakan apa yang berlaku. Nabi pun setuju. Nabi berpindah ke atas, tingkat atas rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan dirahmati Allah, berapa lama Nabi duduk di rumah Abu Ayyub ni? Berapa lama tuan-tuan? 7 bulan tuan-tuan. 7 bulan ni kita kalau, yalah, lagu mana hebat pun kita, kalau ada orang main bertamu lebih pada seminggu tu sangat membebankan. Kita ada urusan harian kita ada kerja kita, macam-macam. Duduk dalam sebuah rumah yang sama pula. Tapi 7 bulan itu seolah-olah dalam diri Sayyidina Abu Ayyub, janganlah dia berhenti. Maknanya, biarlah. Tanpa hitungan, biarlah Nabi terus berada di rumah aku. Lama mana pun tak kisah. Kerana apa? Tetamu itu adalah tetamu yang paling mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Namun selepas 7 bulan, Masjid Nabi SAW siap dibina oleh para sahabat. Dan dibina juga untuk Nabi beberapa buah bilik mengikut bilangan isteri-isteri Nabi SAW yang ketika itu sampai seorang demi seorang. Kerana dalam peristiwa hijrah, Nabi SAW berhijrah tanpa membawa isteri-isteri Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada satu peristiwa yang sangat menguntungkan mereka, iaitu Sayyidina Abu Ayyub dan Ummu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma. Setiap hari bila mereka masak atau menyiapkan hidangan kepada Nabi SAW, mereka akan lebihkan hidangan itu. Mereka tahu Nabi SAW bukanlah orang yang jenis makan banyak. Tapi mereka harap moga-moga akan ada lebihan daripada makanan yang mereka hidang kepada Nabi yang disentuh oleh tangan Nabi, lalu mereka makan pula. Masya Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah, khilaf di kalangan cendekiawan para ulama, adakah yang datang selepas Nabi SAW di kalangan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, para alim ulama, mereka juga ada keberkatan pada kesan-kesan yang mereka tinggalkan. Wallahu alam, semuanya berada di bawah pengetahuan Allah. Namun sebagai sangka baik kita dengan orang-orang yang baik ini, apa kesan yang mereka tinggalkan, moga-moga ada keberkatan padanya. Karena itu guru-guru kami kami menyaksikan bagaimana mereka mengambil keberkatan daripada guru-guru mereka. Lantas mereka mewasiatkan untuk kita juga mengambil keberkatan dari kesan-kesan yang ditinggalkan oleh guru-guru mereka. Contohnya, bila guru minum air
lalu mereka akan ambil gelas itu, minum bakinya jika ada. Atau mereka tambah ayat yang lain, minum sambil pusing gelas tu supaya bibir mereka bertemu dengan tempat yang diletakkan bibir guru mereka. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, boleh sahaja kita buat iqtidaan bi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mengikut apa yang para sahabat pernah buat, mengambil keberkatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sesama sahabat juga. Di mana suatu hari Sayyidina Zaid bin Thabit menunggu Sayyidina Abdullah bin Abbas keluar daripada rumahnya, atau disebut juga dalam riwayat keluar daripada masjid. Bila Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma keluar daripada masjid, Sayyidina Zaid bin Thabit pegang kuda Sayyidina Abdullah bin Abbas dan pegang pelana tu, supaya Sayyidina Abdullah bin Abbas boleh naik ke atas kudanya dengan baik, dengan elok. Melihat keadaan itu, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, "Kenapa engkau buat begini kepadaku, wahai Sayyidina Zaid bin Thabit?" Sayyidina Zaid bin Thabit lebih berumur, bahkan Masya Allah pengalamannya dengan Nabi SAW cukup hebat. Lalu katanya, "Hakadha nasna'u bi ali baitin Nabi SAW." Macam ni yang kami patut buat terhadap keluarga Nabi SAW. Lalu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Hulurkan tanganmu." Lalu Sayyidina Zaid bin Thabit hulurkan tangannya, dipegang tangannya lalu dicium. Dan katanya, "Hakadha nasna'u bi'alimina." Beginilah apa yang patut kami buat terhadap orang yang alim di kalangan kami. Masya Allah. Kenapa? Tabarrukan, mengambil berkat. Jadi Sayyidina Abu Ayyub dan Ummu Ayyub Al-Ansari, dua-dua mereka ni, bila Nabi makan, mereka duduk tunggu. Dan Nabi pun faham. Nabi faham kenapa dibanyakkan makanan. Nabi pun tinggal. Bukan kerana membazirkan. Kerana apa? Dia tahu Sayyidina Abu Ayyub dan isterinya nak makan lebihan itu kerana mengambil berkat. Tiap hari, mereka angkat pergi dapur, berebut dua orang makan. Tu dia suami isteri. Angkat pergi dapur, berebut. Hingga suatu hari, makanan yang mereka hidangkan tak disentuh oleh Nabi SAW. Duk tunggu, duk tengok, duk perambang, tengok. Nabi tak makan. Sehingga Nabi tak sentuh langsung. Timbul kebimbangan dalam hati Sayyidina Abu Ayyub. Apa salah kita ni? Pilah tanya. Pipi. Kata Nabi SAW, "Innama ana rajulun unaji rabbah." Aku ni orang yang selalu bermunajat dengan Tuhanku. Maka dalam hidangan kamu ini terdapat banyak bawang. Maknanya Nabi tak mau bila makan bawang ada bau. Kemudian turun Jibril dengan wahyu. Subhanallah, dengan cara yang begitu lembut, berhemah. Nabi SAW mengkhabarkan perkara itu. Selepas itu kata Abu Ayyub, "Demi Allah, kami tidak lagi meletakkan bawang dalam masakan yang kami hidangkan kepada Nabi SAW." Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Suatu hari di waktu yang sangat panas, ini di tengah hari, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu keluar menuju ke masjid Nabi SAW. Sampai di masjid, Sayyidina Umar melihatnya daripada jauh. Lalu dia kata, "Ya Abu Bakrin, ma akhrajaka hadhihi as-sa'ah?" Wahai Abu Bakar, apa yang menyebabkan kamu keluar pada waktu panas ni? Bukan waktu solat lagi, bukan ada panggilan daripada Nabi pun. Biasanya tak mai waktu ni. Qala, kata Sayyidina Abu Bakar, "Ma akhrajani illa ma ajidu min shiddatil ju'." Aku ni tak ada yang mengeluarkan aku dari rumah kecuali kerana terlalu lapar. Allahu Akbar. Ni kita ni tak pernah rasa terlalu lapar. Bahkan tak ada lapar kita tak bagi can Kira kalau rasa lapar tu sepuluh besar, makanlah. Lepas makan fikir nak makan apa pula. Lepas makan fikir nak makan apa pula. Tu kita, kebiasaan kita. Subhanallah.
Siapa tak kenal Sayyidina Abu Bakar ni? Alangkah hebatnya dia. Namun Masya Allah, banyak hari-harinya yang berlalu dalam keadaan lapar. Dia kata, aku duduk rumah tak ada apa, lagi duduk rasa lapar, aku keluar bila. Lalu dia pun tanya, Hang Umar, hang pun keluar macam apa waktu ni? Dia kata, aku pun sama macam hang juga lah. Wahai Abu Bakar, ma akhrajani illa kama akhrajaka. Tak ada yang mengeluarkan aku dari rumah kecuali seperti mana yang menyebabkan kamu keluar dari rumah. Yang ni aku pun lapar juga. Habis itu macam mana? Tiba-tiba Nabi SAW keluar. Nabi SAW, rumah Nabi betul-betul menghadap rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Kan itu unta tu berhenti, dia pergi depan sikit, dia patah balik. Depan sikit tu tapak masjid dan tapak rumah-rumah Nabi SAW. Maknanya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari tak lekang matanya daripada melihat Nabi SAW. Dia setiap kali nak keluar rumah, dia akan pandang ke arah rumah Nabi, kemudian dia keluar. Sehingga kalau Nabi bercakap di rumah pun dia boleh dengar. Setiap kali dia masak, dia akan lebihkan masakan, hantar ke rumah Nabi SAW. Jika Nabi ada, Nabi akan makan. Kalau Nabi tak ada, dia bawa pulang dan dia makan di rumah bersama dengan isterinya. Bila Nabi lihat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar di masjid pada waktu yang bukan biasa, Nabi pun tanya, ma akhrajakuma hadhihi sa'ah? Kenapa hampa keluar waktu ni? Kata mereka, wallahi, demi Allah ya Rasulullah, kami sangat lapar. Dalam keadaan malu-malu, mereka abang juga, kami lapar sangat ya Rasulullah. Dalam beberapa riwayat yang lain atau buku kisah hayatus sahabah yang lain, mereka berdua angkat baju, tunjukkan Nabi SAW perut mereka yang diikat dengan batu. Angkat sambil senyum. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Nabi juga angkat baju Nabi, tunjuk perut dia pun ada batu juga yang diikat. La hawla wa la quwwata illa billah. Nabi juga kelaparan. Kata Nabi, wa ana ma akhrajani ghairu dhalik. Aku pun samalah juga macam hampa lapar. Lah ni, jom ikut aku. Nabi pun bertolak ke rumah Sayyidina Abu Ayyub, jiran. Dan Nabi tahu Sayyidina Abu Ayyub ni tiap-tiap hari akan menyiapkan makanan untuk Nabi SAW. Sampai di rumah Abu Ayyub, keluar menyambut mereka Ummu Ayyub. Katanya, marhaban bi nabiyillahi wa biman ma'ah. Selamat datang wahai Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Kata Nabi SAW, wahai Ummu Ayyub, di manakah Abu Ayyub? Abu Ayyub duduk di belakang rumah, di ladang dia, di dusun Tamar. Terus dia dengar suara Nabi SAW, lari terus balik rumah dan berkata, marhaban bi Rasulillahi wa biman ma'ah. Selamat datang wahai Rasulullah. Ni Abu Ayyub. Tinggal kerja dia, terus mai kat Nabi. Kenapa kamu datang pada waktu yang bukan biasa kamu datang wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, ya, kami memang kami datang pada waktu yang bukan biasa kami datang kerana kelaparan. Terus Sayyidina Abu Ayyub patah balik semula ke kebunnya. Dia potong satu tangkai, satu tandan tamar, yang di dalam tandan itu terdapat buah tamar yang masak. Tamrun wa rutabun wa busrun. Tamar yang masak biasa, tamar yang ghanum, dan tamar yang separuh masak. Allahu Akbar. Tengok dia pilih satu tandan ni. Maknanya kalau bagi nilai tandan itu bagi orang dulu sangat istimewa. Dia hidangan syurga. Kenapa? Ada 3 jenis. Boleh makan yang biasa-biasa, boleh makan yang sangat lembut kerana ghanum, dan di dalamnya terdapat kurma-kurma yang separuh masak. Yang kita duk makan, dia ada hijau sekerat tu, kelat-kelat manis tu, Masya Allah, sedap kalau dipepak. Kemudian Nabi SAW kata, wahai Abu Ayyub, kenapa engkau tak petik sahaja yang masak-masak? Kata Abu Ayyub, wahai Rasulullah, aku suka
jika kamu makan tamar, rotab dan busur. 3 jenis kamu makan. Dan aku akan sembelih juga seekor kambing untukmu. Kata Nabi, jika engkau nak sembelih, janganlah sembelih betina yang ada susu, kerana boleh ambil manfaat yang lain. Nabi kata, baiklah. Lalu dia sembelih kambing jantan. Dia bagi tahu kepada isterinya Ummu Ayyub, uli tepung, buat roti dan masak sebahagian lagi, kita panggang. Allah, tuan-tuan dirahmati Allah. Memang Sayyidina Abu Ayyub ni tahu kegemaran Nabi SAW ialah kambing. Sehingga semua para sahabat pun tahu apa makanan kegemaran Nabi SAW. Apabila seorang wanita Yahudi setelah pembukaan Khaybar, dia nak racuni Nabi SAW, ditanya para sahabat dulu, apakah makanan kegemaran Nabi? Kata mereka kambing. Bahagian mana yang paling Nabi suka? Kata mereka bahagian kaki depan. Kaki bahagian depan. Zira. Maka dia banyakkan racun di kaki bahagian depan kambing. Masya Allah. Ini juga satu perkara yang boleh kita contoh daripada para sahabat. Bila kita suka seseorang, kita kena tahu apa makanan kegemaran dia. Seorang suami, dia kena tahu apa makanan kegemaran isteri dia. Hingga ada hari-hari tertentu yang istimewa. Birthday dia ke, adat kita lah ni, ulang tahun perkahwinan ke, hujung tahun kali sekala ke, atau setiap hujung bulan, belilah atau buatlah makanan kegemarannya. Isteri pun macam tu, tahu apa yang Nabi suka, yang suami dia suka, buatlah apa yang yang suami dia suka. Sama juga apa yang ayah kita suka, mak kita suka, kita buat, kopi kat mereka. Apa yang anak-anak kita suka, kita tahu anak kita 5 orang. Hak sulung suka ayam goreng, hak nombor 2 suka telur goreng, hak nombor 3 suka kuatiau. Kita tahu, maka kita pun layanlah. Kau nak beli, jangan beli sama. Beli sama lagi seorang yang syok, yang lain tak apa syok. Beli berbeza-beza mengikut kesukaan mereka. Sekali-sekala kita layan. Ini juga termasuk dalam apa yang disukai oleh Nabi dan para sahabat Nabi SAW. Kemudian siap dihidang makanan. Nabi minta, wahai Abu Ayyub, boleh tak bawa sedikit daripada kambing ini pergi ke rumah Fatimah, kerana sesungguhnya Fatimah pun dah lama tak makan daging kambing. Lama dah tak makan daging kambing. Baik, dibawa pergi ke rumah Sayyidatina Fatimah. Setelah mereka makan dan mereka kenyang, kata Nabi SAW, khubzun wa lahmun wa tamrun wa busrun wa rutabun. Makanan kita hari ini, roti, daging, tamar yang separuh masak dan tamar yang ranum. Mengalir air mata Nabi SAW. Kata Nabi, walladhi nafsi biyadih, demi Allah, sesungguhnya ini adalah nikmat yang kita akan ditanya tentangnya pada hari kiamat. Allahu Akbar. Baru sikit je tu, hidangan kita lebih besar, lebih mewah, lebih meriah, terbuang-buang. Namun kita tak menangis. Kita tak rasa itu pembadiran, kita tak rasa itu kepuasan. Sedang Nabi SAW makan sampai habis. Bukan selalu pun. Kata Nabi, inilah nikmat yang Allah akan tanya kita hari kiamat nanti. Jika kamu dapat nikmat seperti ini, hendaklah kamu kata Bismillah sebelum kamu makan. Sebutlah Bismillah. Sesudah kamu kenyang, sebutlah Alhamdulillahilladzi huwa ashba'ana wa an'ama alaina fa afdal. Kemudian Nabi SAW pun bangun untuk beredar, dan Nabi kata, wahai Abu Ayyub, esok datang ke rumah saya. Nabi SAW tak pernah tidak membalas kebaikan yang Allah beri kepada Nabi. Ini salah satu di antara sifat Nabi yang cukup hebat. Apa saja yang orang bagi kat Nabi, Nabi akan bagi balik, balas balik. Itu Nabi kata, apabila ada orang menghadiahkan kepada kamu sesuatu, fakafi'uh, balas balik. Fa illam tajid syai'a fakafi'hu. Jika kamu tak dapati atau tak ada apa yang boleh balas, fad'ulah, doalah kebaikan untuknya.
Orang main bagi kat kita kari pak pinggan, goreng cuak badak, hantar balik. Tapi kalau tak ada, cari badak tak ada, cari apa udang ke tak ada nak balas balik, maka berdoalah yang baik-baik untuk orang yang hadiahkan kepada kita. Rupanya keesokannya bila Sayyidina Abu Ayyub pergi ke rumah Nabi, Nabi hadiahkan kepadanya seorang budak yang berkhidmat dengan Nabi SAW. Kata Nabi, wahai Abu Ayyub, jaga dia elok-elok. Budak ini sangat baik menyantuni kami. Abu Ayyub pun mau balik rumah, beritahu kepada isterinya, Nabi pesan kat kita suruh jaga elok-elok budak ni. Lalu kata Ummu Ayyub, apa lagi cara yang paling elok kita nak jaga dia berbanding Nabi? Kecuali kita merdekakannya. Lalu mereka merdekakannya, bebaskannya. Dia menjadi seorang yang merdeka. Dan nupan dirahmati Allah. Ini sebahagian daripada kisah hidup Sayyidina Ayyub Al-Ansari ketika bersama dengan Nabi SAW. Adapun kisah hidupnya di medan perang, dia seorang yang tak pernah ketinggalan untuk menyertai peperangan bersama dengan Nabi SAW, sehinggalah pada zaman Sayyidina Muawiyah menjadi khalifah. Peperangan yang terakhir yang disertai oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu ialah peperangan membuka Konstantiniyah, iaitu peperangan yang memerlukan kepada armada laut. Dalam peperangan itu, Sayyidina Abu Ayyub sudah mencapai usia yang sangat lanjut. Namun lebih kurang 80 tahun lebih, namun dia masih bersemangat untuk turut serta dalam peperangan. Hinggalah apabila dia sampai sahaja ke menjejakkan kakinya ke darat, yakni ke di tanah Konstantiniyah atau hari ini Istanbul, Sayyidina Abu Ayyub jatuh sakit. Lalu datang Sayyidina Yazid bin Muawiyah, anak kepada Sayyidina Muawiyah yang menjadi panglima perang, melawatnya dan berkata, alaka min hajatin ya Aba Ayyub, wahai Abu Ayyub, ada tak hajat apa-apa yang kau nak pesan kepada kami? Kata Sayyidina Abu Ayyub, mohon kirim salamku kepada seluruh tentera muslimin dan beritahulah mereka, yusikum Abu Ayyub, Abu Ayyub berpesan kepada kamu untuk kamu benar-benar masuk ke dalam tanah ini, perangi musuh-musuh Allah sehingga kamu sampai ke tempat yang paling jauh. Dan setelah itu, janganlah kamu lupa untuk membawaku bersama kamu. Maknanya, bila dia mati, jangan lupa bawa jenazah dia dan kebumikanlah aku berhampiran dengan tembok Konstantiniyah. Kemudian dia meninggal dunia dan tentera Islam menyambut baik wasiatnya, dibawa bersama mereka jenazah Sayyidina Abu Ayyub dalam peperangan sehinggalah mereka sampai di tembok Konstantiniyah. Lalu mereka kebumikan beliau radhiyallahu anhu di tembok tersebut. Orang yang ziarah Istanbul, mereka tak akan pernah ketinggalan untuk menziarahi maqam Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Lihatlah bagaimana begitu Sayyidina Abu Ayyub mengambil berat akan jihad di jalan Allah. Hingga pada usia yang begitu lanjut pun, dia masih hendak turut dalam peperangan. Dan sehinggalah selepas mati pun, dia pesan dah, kalau aku mati pun pikul aku, bawa aku pergi perang dan kebumikan aku di bawah tembok atau berhampiran dengan tembok yang mengelilingi Konstantiniyah, salah satu ataupun bandar terbesar pusat pemerintahan Rom, yang akhirnya walau pada peperangan itu tak berjaya dibuka, ia berjaya dibuka pada pemerintahan Khalifah Muhammad Al-Fatih. Namun usaha mereka telah mengguncang semangat orang-orang Rom, menakutkan mereka daripada terus memerangi tentera Islam. Tuan-tuan dirahmati Allah, rahimallahu Aba Ayyub Al-Ansari wa radhiya anhu. Moga-moga Allah merahmatinya dan meridainya
dan memberi peluang kepada kita untuk mengikuti, mengambil sedikit semangat dan kehebatan daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. InsyaAllah, jika Allah izinkan dan panjangkan umur kita, esok kita dengan salah seorang daripada tokoh Nabi SAW yang hebat, iaitu Sayyidina Amr bin Al-Jamuh, seorang yang kakinya tempang, ringkat bahasa kita. Kaki dia sebelah cacat, kita kata. Tak boleh berjalan dengan baik kecuali dengan tongkat. Namun bersemangat untuk berperang di jalan Allah, sehinggalah dia mendapat hajatnya, iaitu syahid di medan perang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.